Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kita sambung balik kitab kita ni. Kisah tidak sahih di meja penceramah. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, kita sambung kisah ke-16 dah. Kisah Taubat Malik bin Dinar. Kisah Taubat Malik bin Dinar. Kisah Taubat Malik bin Dinar, kisah ke-16. Pendahuluan. Abu Yahya Al-Basri Malik bin Dinar adalah di antara ulama yang mencorek sejarah gilang gemilang lah. Basri Malik bin Dinar lah. Dalam dunia keilmuan Islam, beliau sampai bersama-sama dengan beberapa orang sahabat Nabi dan berguru dengan tabi'in. Yang alim antaranya Anas bin Malik, ni teguh apa? Tabi'in yang alim lah. Anas bin Malik radhiyallahu, Al-Ahnaf bin Qais, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Basri, Muhammad bin Sirin dan Al-Qasim bin Muhammad. Ini teguh-teguh yang hebat lah. Selain Imam Muslim, semua ulama kutub sittah mengambil hadis daripada beliau. Jadi Muslim ni lewat sikit. Jadi orang lain tu sempat ambil ilmu lah, ambil hadis daripada Malik bin Dinar lah. Jadi rujukannya Al-Bukhari mengambil secara ta'liq saja dah. Maksudnya tidaklah kuat sangat dah. Tak apalah. Seterusnya Muhammad bin Sa'ad menyatakan Malik bin Dinar thiqah, boleh dipercayai, kurang bercakap, banyak menulis. Kezuhudan beliau diiktiraf oleh Sulaiman At-Taimi yang berkata, saya tidak berjumpa dengan orang yang lebih zuhud daripada Malik bin Dinar. Tak ada lagi orang zuhud lebih daripada Malik bin Dinar mengikut Sulaiman At-Taimi ni. Ja'far bin Sulaiman pernah mendengar beliau berkata, saya berharap apabila Allah SWT mengumpulkan semua makhluk, Allah SWT mengizinkan saya untuk bersujud di hadapannya. Jadi Ja'far bin Sulaiman dengar beliau berkata ni, mungkin betul lah Malik bin Dinar berkata, saya berharap apabila Allah SWT mengumpulkan semua makhluk, Allah SWT mengizinkan saya untuk bersujud di hadapannya. Justru saya akan mengetahui bahawa Allah SWT meredai saya. Kalau di akhirat saya esok, kalau orang boleh sujud tu, maksudnya rukuk sujud pada Allah, maksudnya dia tu diterima lah. Kalau orang Allah tak terima, Allah tak redha, dia tak mampu nak sujud dah. Kemudian dia berkata, jadilah kamu sebagai tanah. Ini berarti beliau sangat takut untuk menanti saat-saat pengadilan daripada Allah SWT dah. Menurut As-Siri bin Yahya, Malik bin Dinar meninggal dunia pada tahun 127 Hijrah. Manakala menurut Ibn al-Madini, beliau meninggal dunia pada tahun 130 Hijrah. Itu mengikut Ibn al-Madini lah. Mengikut Siri bin Yahya 127 Hijrah. Meskipun terdapat beberapa khilaf tentang tarikh kewafatan beliau, yang jelasnya beliau meninggal sebelum tahun 131 Hijrah lah. Iaitu tahun berlakunya wabak ta'un ya. Sebelum kena wabak ta'un ya. Okay, boleh rujuk Muhammad bin Hibban Al-Busti As-Siqat, tanpa tempat, tanpa tahun, jilid 5 Ustaz 384 ni. Itu kitab rijal. Okay, seterusnya. Kisah Taubat Malik bin Dinar. Ibn Qudamah dalam kitab Al-Tawabin membawakan kisah ini oleh kerana kisah ini terlalu panjang. Kisah Malik bin Taubat ini terlalu panjang, maka akan diringkaskanlah dalam bentuk noktah-noktah, nota-nota penting lah, poin-poin penting lah. Pertama, beliau merupakan seorang pegawai polis. Asal ni dia polis ni. Dah hisbah lah dulu lah. Yang kedua, sentiasa menyarak lah dia. Malik bin Dinar ni dia katakan sentiasa menyarak, cerita lah. Yang kedua, beliau membeli seorang jariyah hamba. Hasil hubungan mereka ni, hamba, mereka mendapat seorang anak perempuan. Beliau mengasihi anak tersebut sepenuh hatinya lah. Yang keempat dah, anaknya biasa menumpahkan arak yang diminum oleh beliau dah. Malangnya anak beliau meninggal dunia ketika berusia 2 tahun lagi dah. Beliau amat bersedih hati di atas kematian tersebut dah. Beliau telah bermimpi satu hari bersamaan malam Jumaat dan juga malam nisfu Sya'ban pula dah. Serentak lah malam Jumaat itu, malam nisfu Sya'ban itu. Beliau tidur dalam keadaan mabuk dan belum menunaikan salat Isyak. Mimpi beliau berkaitan hari kiamat yang amat menakutkan. Seekor ular besar berwarna hitam biru dalam keadaan mulut ternganga mengejar beliau dengan laju. Beliau melarikan diri sehingga bertemu dengan seorang tua. Dan beliau meminta tolong daripadanya daripada orang tua tu lah. Ni Malik bin Dinar lah. Dalam mimpi dia. Orang tua itu sekadar mampu meminta beliau, yang ni Malik bin Dinar, lari ke satu arah di samping, mengakui kelemahan dirinya. Waktu mengaku lemah. Beliau melarikan diri sehingga sampai ke tebing neraka lah. Namun satu suara menjerit berundur, kamu bukan penduduknya, kamu bukan penduduk neraka lah. Beliau sekali lagi bertemu dengan orang tua tadi. Orang tua itu meminta beliau agar melarikan diri ke satu tempat yang dikatakannya sebagai lembah bagi orang Islam.
mimpi lah. Laikok ni lah. Tempat ni lembah Islam lah. Bila sampai ke tempat tersebut yang cukup indah. Ringkaskan lagi, bila terus selamat dan berjumpa dengan anak perempuannya yang sudah mati di situ. Anak beliau membacakan ayat ke-16 daripada surah Al-Hadid, meminta beliau agar bertaubat. Anak kecil itu juga menjelaskan kepada ayahnya bahawa ular ganas tadi merupakan simbolik kepada amalan jahat ayahnya selama ini. Sedangkan orang tua yang lemah tidak berdaya itu pula merupakan simbolik kepada amalan solehnya. Amalan soleh Malik tidak mampu menyelamatkannya daripada amalan jahat yang dilakukannya selama ini. Banyak amalan jahat lah. Daripada amalan. Akhirnya Malik pun bertaubat. Tu cerita kisah panjang lah daripada cerita tu lah. Apa kata ulama mengenai kisah ini lah? Pertama, Ibn Hibban menyebutkan beberapa maklumat tentang Malik bin Dinar. Terdapat 3 maklumat yang harus ditekuni lah. Satu, beliau merupakan seorang ahli ibadah, zahid dan orang soleh. Itu pertama lah. Dan 2, beliau tidak menjamuh makanan yang lazat. Yang 3, beliau mengambil upah menulis kitab. Dia ni ambil upah menulis kitab. Rujuk Ibn Hibban dalam As-Siqat lah. Dia ada As-Siqat. Jilid 5, Usat 383 hingga 34 lah. Berdasar ketiga maklumat tersebut, timbul 2 keraguan terhadap kisah di atas. Dinyatakan bahawa Malik bin Dinar adalah seorang pegawai polis. Cerita tu pegawai polis. Sedangkan menurut beberapa tulisan antaranya Ibn Hibban menyatakan beliau bekerja mengambil upah menulis kitab, bukan jadi polis. Mungkin kita boleh mengatakan bahawa berkemungkinan beliau sebenarnya itu pernah menjadi pegawai polis. Namun itu hanya anda yang tidak berteraskan mana-mana fakta yang terkukuh. Kitab-kitab besar, kitab rijal tak sebut pun pasal Malik bin Dinar ni pernah jadi pegawai polis. Dikatakan beliau peminat arak yang tegar. Sedangkan Ibn Hibban menukilkan bahawa Malik bin Dinar tidak menyentuh makanan-makanan yang lazat. Karut dah. Makanan lazat pun tak sentuh dah. Apalagi makanan yang diharamkan oleh Allah Taala, meskipun begitu masih boleh dikatakan berkemungkinan beliau tidak pernah menyentuh makanan-makanan lazat sudah boleh bertaubat kepada Allah Taala dah. Kalau nak kira mungkin dia lepas dia taubat tetap semakin makanan lazat dah. Allah alam dah. Tapi kita kena mikirlah dulu dah. Kedua, berapa pengkaji menimbulkan pertikaian atas asas mengambil kisah ini. Malik bin Dinar meninggal selewat-lewatnya tahun 130 Hijrah. Ibnu Qudamah pula wafat pada tahun 120 Hijrah. Ini bermakna mereka langsung tidak pernah bertemu. Ni cerita dia kitab Ibn Qudamah. Dia cerita pasal Malik bin Dinar lah. Tak pernah jumpa Ibn Qudamah ni. Ini tiada siapa pun sebelum Ibn Qudamah pernah mengungkapkan kisah ini dalam karya-karya mereka dah. Ibn Qudamah ni tokoh hadis juga dah. Tapi cerita ni pelik dah. Tak kira. Tok Guru Utama ni nak buat hujah dah. Jadi Ibn Qudamah ni bawa kisah ni tanpa sanad yang kuat dah. Tak tahu sanad mana. Ini membuatkan ada pengkaji berasa sedikit aneh sehingga cenderung untuk menolak terus kisah ini. Namun masih ada kemungkinan kisah ini diriwayatkan dari mulut ke mulut tanpa sebarang catatan. Ini masalah dah. Ada main buah mulut-mulut dah. Okey, ketiga, Dr. Al-Qarni menafikan kisah ini dengan menggunakan 4 alasan. Dr. Al-Qarni, tokoh Arab Saudi, tokoh ni lah, tokoh dakwah lah. Dia ni bukanlah pakai hadis, tapi dia ni carut lah hadis muka Arab Saudi dah. Dia salafi kot lah. Rujuk islamport.com ni. Islam. Jadi dia pertikaian lah. 4 lah. Sanad kisah ini tidak diketahui siapakah orang yang meriwayatkan kisah ini. Sanad tetap mana dia. Al-Qarni menyatakan sanadnya batil. Yang kedua. Terdapat riwayat mengatakan apabila beliau terjaga daripada tidur, beliau terus ke masjid menaikkan salat subuh di belakang Imam Syafi'i. Pelik lagi cerita belakang Imam Syafi'i. Fakta ini langsung tidak tepat kerana Malik bin Dinar meninggal pada tahun 130 Hijrah. Selewat-lewatnya manakala Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Yang belakang Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i tak lahir lagi dah. Nampak cerita karut dah. Namun dalam kitab At-Tawabin karya Ibn Qudamah tidak boleh disebutkan Malik mengerjakan solat di belakang Imam Syafi'i. Malik bin Dinar soleh sejak kecil lagi. Bukan masa dia tua dah. Masa besar tu baru dia jadi polis ke apa tidak. Dia memang sejak kecil lagi dia soleh. Jadi kisah keburukan yang beliau lakukan amatlah mengelirukan. Cerita banyak mereka dah. Macam cerita pasal fitnah kat Usman ke apa dah. Kepada anak Umar lah kena kata hukum hudud zina lah ke apa dah. Benda tu tidak tahu mana asal soleh. Macam mana boleh zina, boleh menaruk. Benda dah pelik lah. Malik tidak pernah berkahwin dan pastinya tidak memiliki anak. Dia tak pernah kahwin dah. Dia dikenali sebagai ulama tak kahwin Malik bin Dinar ni. Tiba-tiba dia cerita ni ada anak yang taubat tu kerana anak tinanya mati dia, anak kesayangannya mati dia.
Okey, lepas tu walau bagaimanapun sekiranya ditekuni kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, Malik bin Dinar menjadi seorang jariyah, membeli seorang jariyah hamba lah. Dan beliau melakukan hubungan dengan jariyah tersebut. Twin cerita tu seolah tidak kahwin, dia ada hamba lah. Jadi beliau mendapat anak hasil hubungan dengan jariyah bukannya dengan perkahwinan. Orang buat cerita tu dia pandai juga dia boboh. Seolah dia ada hamba lah. Artikel ini agak bersederhana dan mengupas kisah ini lah. Ada artikelnya. Manakala fakta yang mengatakan Malik bin Dinar adalah seorang orang soleh sejak kecil juga memerlukan pembuktian yang sangat kukuh. Tak jelas juga fakta Malik bin Dinar ni. Sejak kecil lagi soleh dah. Menariknya terdapat dua fakta yang menunjukkan sebenarnya Malik bin Dinar berkahwin dan isteri beliau dikenali sebagai Ummu Yahya. Bukan ada hamba saja, memang ada isteri namanya Ummu Yahya Malik bin Dinar ni. Sebagaimana beliau dikenali sebagai Abu Yahya, oleh sebab itu dia ada kunyah Abu Yahya dah. Kedua fakta ini adalah sebagai berikut. Dan dalam kitab mana cerita pasal Malik bin Dinar ni ada isteri nama Ummu Yahya ni. Jadi Al-Bahaqi dalam Az-Zuhudul Kabir membawakan satu kisah dengan riwayat yang maqtu' yang terputus. Ada dalam kitab Al-Bahaqi lah dalam Zuhud Al-Kabir. Jadi saya Ja'far berkata saya berkata pada Malik bin Dinar semasa kematian Ummu Yahya wahai Abu Yahya, bagaimana jika Tuan berkahwin lagi? Beliau menjawab, jika saya mampu saya akan menceraikan diri saya sendiri Faslul fi uzlah wal khumul. Faslul fil uzlah wal khumul, kitab ni lah. Nota dalam Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim Al-Asbahani tidak disebutkan tentang kematian Ummu Yahya. Okey, ada kita cerita mati, ada tak cerita mati dia. Rujuk Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani, Hilyatul Awliya wa Tabaqat Al-Aswiya, cetakan keempat, Darul Kutub Al-Arabi. Darul Kutub Al-Arabi. Sibuk 45 Hijrah jilid 2 muka 305, atau boleh terujuk di itulah library islamweb.net dah. Okay, habis itu dah. Okay, terdapat satu tulisan dalam laman web islamstory.com yang menunjukkan Malik bin Dinar berkahwin. Al-Mughirah menziarahi Malik bin Dinar semasa kematian isteri beliau, kemungkinan Ummu Yahya lah. Ja'far berkata, saya menyaksikan Al-Mughirah sudah menemui Malik bin Dinar ketika kematian isteri beliau, yang merupakan bekas isteri Al-Mughirah. Al-Mughirah berkata, wahai Abu Yahya, lihatlah apa yang diperolehi oleh anak perempuan kamu daripada harta warisan isteri kamu. Malik berkata, ambillah wahai Mughirah, harta itu milik kamu dah. Kata gitulah. Nota, plus dah melihat senarai nama ulama Ambujan dalam kitab Abdul Fattah Abu Ghudah tidak disebutkan nama Malik bin Dinar. Nota ni penting lah. Dia ada tokoh ni Abdul Fattah Abu Ghudah, dia sebuah senarai ulama-ulama yang membujang tak berkahwin. Termasuk Imam Nawawi bin Taimiyah, tapi tak termasuk dengan Malik bin Dinar. Jadi Malik bin Dinar ni kahwin dah sebenarnya dah. Mengikut Abdul Fattah Abu Ghudah. Okey, keempat. Pentah muhaqqiq atau pengkaji kitab At-Tawabin, Khalid Abdul Latif Al-Ilmi mengatakan kisah ini disampaikan oleh seorang yang tidak dikenali, majhul dah. Ini sendiri sudah menunjukkan kelemahan kisah tersebut, dia kata dah. Lemah cerita tersebut dah. Rujuk alulhadis.com dah. Lepas tu poin kelima dah. Syekh Abdul Rahman As-Suhaim pernah ditanyakan tentang kesahihan kisah ini dah. Syekh Abdul Rahman As-Suhaim pernah ditanyakan tentang kesahihan kisah ini. Beliau memberikan jawapan, saya tidak mengetahuinya. Jadi Abdul Rahman As-Suhaim ni tegur hadis Wahab tak tahu dah. Saya tidak pernah membaca kisah ini dalam sejarah hidup beliau dan tidak pula disebutkan kisah ini. Dari kitab As-Siqat Ibn Hibban tak disebut dah. Yang masyhurnya adalah kisah Tabaq Al-Fudal bin Iyad lah, kalau ada kat tepul lebih kurang dah. Berkata kisah Tabaq Al-Fudal pun boleh rujuk dalam perbincangan selalu. Tu pun ada perbincangan tidak kuat. Ana juga dah Fudal bin Iyad, tapi Malik bin Dinar ni jauh lagi jauh dah. Rujuk kisah dalam Mishkat lah. Mishkat.net, dan rujuk kisah beliau dan syair ditulis oleh Ibn Mubarak dah. Okay, kesimpulan dia, berapa ulama menolak kesahihan kisah ini dengan mengemukakan beberapa dalil, namun begitu tidak semestinya kisah ini boleh tolak begitu saja.
Apalagi terdapat sebahagian yang lain cuba mempertahankannya. Ada ulama mempertahankannya. Dicadangkan dua perkara kepada siapa yang ingin membawa kisah ini. Pertama, tidak menyebutkan secara pasti bahawa ini merupakan kisah taubat Malik bin Dinar. Sebaliknya hanya disebutkan ada seorang ulama atau dikatakan Malik bin Dinar. Namun kemungkinan bukan beliau sebenarnya. Demi meraihkan pandangan yang mengkritik keabsahan kisah ini. Kena berhati-hatilah. Itu cara beringat cara okay? Ada akhlak, kita kata ada berhati-hati. Yang kedua, hendaklah diniatkan kisah ini bertujuan memberikan pengajaran dan peringatan semata-mata, bukan tujuan memburukkan mana-mana pihak. Takut menubuh orang atas nama orang ni tak. Siap-siap Allah tanya lah, kalau kita berdusta atas nama orang tu tak. Habislah kisah ke-16 lah. Pergi lagi lah kisah ke-17 sikit lah ni nak. Okey, kisah ke-17 ni. Kisah Rabi'ah al-Ra'i dan bapaknya. Kisah Rabi'ah al-Ra'i dan bapaknya dah. Kisah Rabi'ah al-Ra'i. Okey, pendahuluan. Nama tokoh yang ingin dibincangkan ini ialah Rabi'ah bin Abdul Rahman al-Farrukh, wafat 130 Hijrah, atau dikenali sebagai Abu Uthman atau Abu Abdul Rahman al-Qurashi al-Taimi. Jatuh ni Rabi'ah bukan hotel ni. Yarak ni jatuh dah. Muawiyah ni Rabi'ah apa lelaki dah. Beliau adalah antara salah seorang mufti Madinah. Rabi'ah ni orang mufti Madinah. Antara guru beliau ialah Anas bin Malik radhiyallahu, As-Sa'id bin Yazid, Sa'id bin Musayyib, Al-Harith bin Bilal bin Al-Harith, Atta' bin Yasar dan Abdul Rahman bin Al-A'rash. Murid beliau pula sangatlah ramai murid pada Rabi'ah ni. Antaranya Yahya bin Sa'id al-Ansari, Sulaiman al-Taimi, al-Auza'i, Imam Malik, Ibn Mubarak dan Sufyan bin Uyainah. Anak murid hebat-hebat saja ni. Ibn Uyainah pernah merakamkan bahawa Rabi'ah pernah menangis satu ketika. Beliau ditanya mengapa, beliau menjelaskan kerana riak yang singgah dan syahwat yang tersembunyi. Jadi riak, takut perasaan riak dan takut syahwat. Begitulah waraklah dia. Mutarraf berkata, saya mendengar Malik berkata, sudah hilang kemanisan fiqh dengan kematian Rabi'ah. Rabi'ah ni tok guru fiqh juga dah. Dia mati ke, hilang manis fiqh ni. Yaqub bin Syaibah dilaporkan berkata, beliau fiqh sahabat salah seorang mufti Madinah ni. Gitulah. Ya ada kemanisan fiqh ni. Contohnya kita berasa manis ni tak. Contohnya fiqh Dr. Yusuf Qardawi lah. Fiqh mu'asarah fatwa mu'asarah dia dah. Fatwa semasa dia tu. Kita baca dah. Malah nak takut semani dah. Mufti Pakistan lagi dah. Anak pada mufti Pakistan jadi mufti Pakistan dah. Takut semani dah. Dia pun kagum dah. Bila-bila gitu bukan taksub dah. Dia mengkritik hebat Dr. Yusuf Qardawi dalam masalah rejam dah. Rejam orang yang zina muhsan ni. Kritik kuat lah. Dengan dalil hujah kuat lah. Tapi dia tidak menghilangkan hormat dia, sayang dia kepada Dr. Yusuf Qardawi, dan dia sangat kagum dengan Dr. Yusuf Qardawi ni. Itu cara orang ngaji, orang cerdik. Dia tidak cerita, bukan ceritanya orang ni, ni aqlaniyun dia, orang ni liberal lah ke apa ni, tokoh liberal. Dr. Yusuf Qardawi itu tokoh liberal, dan sekali pakai tolak dah. Itu bukan cara ngaji, orang ngaji ni terima betul hak salah, enggak kritik dah. Gitulah cerita ni, ada manis fiqh dah Rabi'ah ni. Yaqub bin Syaibah dilaporkan berkata, beliau siqah, sahabat teguh lah. Siqah dipercayai dah. Salah seorang mufti Madinah lah. Jadi Rabi'ah ni mufti Madinah. Bagi Yahya bin Sa'id, tiada seorang yang lebih bijaksana daripada Rabi'ah. Malah bagi Sawar bin Abdullah al-Ambari, Rabi'ah lebih alim jika dibandingkan dengan Al-Hasan Basri dan Muhammad bin Sirin. Sampai tahap tu dah. Hasan Basri, Muhammad bin Sirin pun alim Rabi'ah lagi dah. Kisah menarik tentang Rabi'ah al-Ra'i. Rabi'ah al-Ra'i. Kisah apa? Terdapat satu kisah menarik yang dikaitkan dengan Rabi'ah. Malah seorang penulis di Malaysia membuat satu buku yang nipis bertajuk Ibu Bukan Sebarang Ibu. Ibu bukan sebarang buku. Ada buku tu berdasarkan kisah ni lah, Rabi'ah ni lah. Ibu bukan sebarang ibu. Kisah itu disampaikan oleh Al-Muslim bin Muhammad daripada Al-Kindi daripada Al-Qazzaz. Tu sanad dia lah. Nama penuh beliau ialah Abdul Rahman bin Al-Muhaddis Abi Ghalib Muhammad bin Abdul Wahid bin Hassan bin Manazil bin Zuraq.
Al-Syabani Al-Baghdadi Al-Harimi Al-Qazzaz. Lahir pada tahun 403 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 535 Hijrah. Boleh rujuk library.islamweb.net lah. Itu kisah dia lah. Daripada Al-Khatib sanad dia dah. Daripada Abu Qasim Az-Zahari, daripada Ahmad bin Ibrahim bin Syazan, daripada Abu Bakar Ahmad bin Marwan Al-Maliki di Mesir, daripada Yahya bin Abi Talib, daripada Abdul Wahab bin Atta Al-Khaffaf, daripada para syekh ahli Madinah. Gitu ngalah para syekh ahli Madinah. Kisah ini disampaikan secara ringkas di sini agar pembaca dapat memahami isi perbincangan. Penulis sengaja tidak menyampaikan kisah ini dalam bentuk perceritaan kerana itu bukan matlamat perbincangan di sini. Penulis juga meninggalkan sedikit maklumat dalam kisah ini bagi meringkaskannya. Kisah penuh boleh dicari dalam internet atau buku ibu. Bukan sebarang ibu lah. Itu tajuk buku telah dicetak lah. Farukh merupakan bapa kepada Rabi'ah. Beliau keluar mengikuti ekspedisi perang di Khurasan. Ketika itu Rabi'ah masih berada dalam kandungan ibunya. Sebelum menuju perang, Farukh meninggalkan bekalan wang sebanyak 30,000 dinar kepada isterinya. Banyak tinggal dah 30,000 dinar. Ada maklumat mengatakan nama ibu Rabi'ah itu ialah Suhailah. Suhailah nama mak dia dah. Malangnya Farukh tidak pulang-pulang sudah tamatnya perang tersebut. Farukh pulang ke Madinah 27 tahun kemudian dalam keadaan menunggang kuda. Dia balik juga lepas 27 tahun dah. Beliau terus menuju ke rumah dan mengetuk pintu. Beliau terkejut apabila mendapati seorang lelaki muda yang keluar. Mereka kemudian bertekak sehingga mengejutkan jiran-jiran sekelilingnya. Imam Malik dan beberapa syekh turut datang untuk melihat apa yang berlaku. Ibu Rabi'ah yang mendengar pertengkaran di luar rumah keluar dan terkejut apabila melihat suaminya yang berada di luar tersebut. Lepas 27 tahun. Dalam perbualan antara ibu dan bapa beliau, ibu beliau membuat pengakuan bahawa beliau sudah menghabiskan 30,000 dinar yang ditinggalkan untuk menanggung pengajian Rabi'ah. Apa kata ulama' mengenai kisah ini? Kisah ini gitu dah. Az-Zahabi memberikan komentar awal sebelum mendatang kisah ini dengan berkata, disebutkan hikayat yang batil yang sudah diriwayatkan dah. Disebutkan hikayat yang batil dah. Hikayat yang batil lah. Az-Zahabi kata cerita ni dah. Sudah beliau mengemukakan kisah tersebut dalam Al-Siyar, beliau memberikan komentar lain. Jika kisah ini benar, pasti duit 1,000 dinar atau separuh sudah mencukupi bagi tempoh 27 tahun. Atau separuh daripada itu, ini merupakan dakwaan yang cukup jauh lah. Kemudian ketika umur beliau 27 tahun, beliau adalah pemuda yang masih belum mempunyai halaqah tersendiri. Sebaliknya menjadi pelajar sandaran bagi Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair dan guru-guru beliau yang lain. Imam Malik masih belum dilahirkan lagi masa itu dah, atau masih bayi sesuan. Ketika Rabi'ah berusia 27 tahun tu, bayi lagi, baby lagi, ataupun tak lahir lagi Imam Malik ni. Seterusnya, sesungguhnya Al-Mansur membawa kisah ini untuk orang awam sesudah kewafatan Rabi'ah. Manakala Hasan bin Zaid pula masyhur sesudah kewafatan Rabi'ah beberapa ketika dah. Isnad kisah ini pula terputus-putus. Ni Zahabi kata dah. Dr. Aid Al-Qarni menyebutkan kisah ini sudah dianggap batil oleh Az-Zahabi. Kisah ini disebut dalam kitab Suwar min Hayatit Tabi'in. Meskipun pengarangnya Abdul Rahman rahimahullah merupakan seorang alim dan dalam karyanya terdapat banyak kebaikan dan keajaiban, namun kisah ini tidak benar menurut ahli ilmu. Dr. Al-Qarni kata gitulah. Boleh rujuk dalam audio islamweb.net lah. Penilaian terhadap perawi kisahnya. Abu Bakar Ahmad bin Marwan Al-Maliki di Ad-Dinawari, beliau sudah dianggap dhaif oleh Daruqutni, peranggap ia dhaif. Rujuk library islamweb.net lah. Abdul Wahab bin Atta Al-Khaffaf, secara asalnya beliau diterima. Cuma Al-Bukhari menyatakan perawatan beliau tidak kuat. Al-Maimuni pula menukilkan pandangan Imam Ahmad yang mendakwa beliau seorang yang dhaif dan muttarib. Maklumat yang dibawa oleh beliau saling bercanggah. Rujuknya sama lah. Nota, pilihannya terhadap perawi ini bagaimanapun tidak harus dijadikan titik utama untuk terus menolak kisah ini. Pengkaji perlu mencari fakta lain untuk menerima atau menolaknya. Ya, gitulah. Tapi lah mana pun dhaif lah cerita ni nak. Ada lagi kau kita kepada lah dia. Tak ada sekat tu lah perbincangan kita. Lepas ni tersambung kisah ke-14 dah. Kisah Malik ini sampai kisah ke-17. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.